Di antara perkara yang terjadi pada seorang ialah kita waktu mana atas dunia ini kita dipilih untuk menjadi pemimpin ataupun kita memilih diri kita untuk dilantik menjadi pemimpin. Dan kita bincang dalam tajuk ni pada minggu yang sudah, bagaimana nasib bagi mereka yang menjadikan diri dia pemimpin ataupun orang yang dia sendirinya dipilih untuk menjadi pemimpin. Suatu dalam hidup kita ni, kita kena pastikan bila kita dipilih untuk menjadi pemimpin, pastikan kita ada kelengkapan dan kita mempunyai kekuatan. Kekuatan bukan hanya untuk nak memimpin di dunia, tetapi kita nak memimpin sampai di akhirat nanti. Sebab pemimpin ini, dia tidak kata kita menjadi pemimpin untuk dunia saja, tidak. Tetapi bila kita sampai di akhirat, kita akan dipilih juga. Kalau kita pandai jaga yang disebut dengan kepimpinan kita, sampai di akhirat masuk syurga lah kita dengan orang yang kita pimpin. Tapi kalau kita tak pandai kita jaga, di akhirat nanti kita akan dihina, kita akan dilanyak. Kemudian kerana berdasar pada apa yang kita pimpin ini sendiri. Islam dia suruh kitanya jaga tanggungjawab. Bila kamu jadi pemimpin, bukan satu peluang untuk kamu nak buat khianat. Tapi bila kamu jadi pemimpin, anggap ini pemimpin satu peluang untuk kamu nak jadi taat. Bukan untuk kamu nak jadi semakin jauh dengan Allah. Ini cara dalam hidup kita. Kita ni sendirinya, anda sebut pada pengajian yang sudah, semua di kalangan kita ni pemimpin. Di kalangan kita berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap di kalangan kamu ni pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. Kita pimpin, paling-paling tidak kita pimpin rumah tangga kita. Rasulullah sebut kalau tidak pun kamu memimpin diri kamu sendiri. Memimpin diri kita sendiri ni kita memimpin. Dalam diri kita ni kan kita pimpin. Pagi-pagi tadi kita pimpin diri kita. Nak datang ke tak datang, nak datang ke tak datang. Misal contoh, kita yang pimpin diri kita ni. Ada orang tergolek-golek atas katil. Dia kata kalau datang pun ustaz datang lewat, dia sebut demikian. Nak sebutnya kalau datang pun belajar ke tak belajarnya. Yang menyebabkan akhir tak datang. Ada orang kata tak apalah kita datang lah, belajarlah kejap pun, asal ke kita datang saja. Ada juga dia pimpin diri dia. Kita pimpin diri kita ataupun kita pimpin rumah tangga kita. Rumah tangga kita ni cuba tengok. Kadang-kadang kita berperang je memanjang dalam rumah tangga kita. Perang dengan siapa? Perang dengan anak kita. Perang dengan suami kita. Perang dengan isteri kita. Perang dalam rumah tangga ni, perang bukan perang apa pun. Perang mulut je. Perang mulut ni berlaku dalam rumah tangga kita. Kenapa berlaku perang ni? Jawabnya, kerana sama ada nak dipimpin ataupun tak nak dipimpin. Itu je dalam keluarga kita. Perang pasal kain tuala tak sangkut, misal contohnya. Nak sebutnya, perang pasal kain selimut yang tak lipat. Kemudian perang benda-benda macam ni perang dalam rumah tangga ni berlaku je manjang. Kerana apa dia? Kerana ada yang nak dengar, ada yang tak nak dengar. Ada yang nak taat, ada yang tak nak taat. Maknanya kecil je kita nampak, tapi benda tersebut terbawa-bawa sampai ke akhirat Allah. Yang kita pimpin ini sendiri. Soal tengok televisyen, tak nak tengok televisyen, semua ni benda dalam rumah tangga kan. Bila zaman kita ni, zaman teknologi ni lagi teruk. Anak-anak kita senyap dalam bilik. Kadang-kadang bila senyap dalam bilik tu, kita heran, buat apa dalam bilik? Tak keluar-keluar daripada bilik. Rupa-rupanya main game dalam bilik, main handphone. Kadang-kadang kita ni tak tahu nak buat macam mana dalam kehidupan keluarga kita. Padahal kita sedang memimpin rumah tangga kita ini. Sama ada kita bawa rumah tangga kita ini ke akhirat Allah dalam keadaan yang sempurna, ataupun kita datang dalam keadaan hati yang berdebar-debar. Berdebar-debar, kenapa kita berdebar-debar? Kerana kita tak tahu kita memimpin macam mana rumah tangga kita. Bayangkan kalau rumah tangga tu pun kita boleh berdebar-debar. Allah sebut dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang di akhirat dengan hati yang tenang. Kalaulah orang yang datang ke akhirat itu dalam keadaan yang rumah tangga ni pun dia rasa berdebar-debar. Bayangkan orang yang dia datang di akhirat Allah dalam keadaan dia memimpin masyarakat. Dia memimpin yang disebut dengan negara.
Dia pimpin yang disebut dengan kawasan dia. Bagaimana hati dia jauh lebih berdebar daripada keadaan yang dia pimpin rumah tangga. Kita pimpin rumah tangga ni pun kita berdebar dah. Bayang dalam hadis-hadis Rasulullah cerita banyak. Cerita tentang ihal rumah tangga. Kamu akan saling tuding menuding. Kenapa tuding menuding? Kerana salahnya memimpin itu sendiri. Yang demikian juga dalam diri kita. Jangan sampai peringkat kita ni memimpin peringkat. Bila kita memimpin dalam masyarakat, kita pimpin dalam keadaan yang tidak mengikut Al-Quran dan tidak mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah kita sambung pada pengajian sudah tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Bila Rasulullah nak hantar Muaz bin Jabal ke negara Yaman, baginda berpesan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berhati-hatilah dengan harta yang melimpah di sana. Bila kamu jadi gubernur nanti, kamu jadi ketua nanti, kamu akan dapati harta yang banyak yang kamu miliki. Ialah yang kamu jaga tu satu negara Yaman, misal contohnya. Bila kamu jaga harta, kemudian kesempatan yang ada pada harta ni jadi macam dalam poket kamu, dalam tubuh badan kamu. Di waktu mana kamu pergi sana, kamu akan jumpa dengan harta yang banyak. Berwaspadalah doa orang yang teraniaya, Rasulullah sebut. Bila kamu pergi ke sana nanti, kamu akan dapati rezeki yang banyak. Kamu berhati-hati. Kalau kamu jadi pemimpin, waktu mana kamu jadi pemimpin, tiba-tiba kamu buat zalim pada orang bawahan kamu. Zalim pada orang bawahan lah. Maknanya, macam mana kamu buat zalim? Orang kita ni, kalau dia jadi pemimpin, dia nak buat zalim pada orang bawahan. Banyak cara lah. Antaranya dicukaikan sebanyak mungkin. Cukai ni salah satu di antara cara menzalimi rakyat. Zalim pada rakyat. Sebab tu kita sebut, sebelum daripada ni pun kita sebut, GST haram, SST pun haram. Senang kata. Dua-dua dia haram. Tak boleh dicukaikan pada rakyat. Selagi mana ada apa dia? Selagi mana adanya sumber-sumber yang lain untuk dapat. Bila kita jadikan GST, kita kata kerana GST lah, misal contohnya cukai pada rakyat ni. GST tu memang kita kata kerana GST harga barang naik. Kita pun kosongkan GST. Tak kena, sekarang tak ada. Ada harga barang tu turun. Tak turun juga. Lepas tu kita nak cukaikan lagi 16%. Lepas pada harga barang tak turun. SST pula. Misal contoh lepas pada ni. Naik ke tak naik? Tentu dah naik. Tak percaya tengoklah nanti. Nak sebutnya gambaran. Ni mencukai, kamu buat aniaya. Nanti akan ada doa orang kena zalim. Siapa yang kena zalim ni? Di kalangan orang bawahan. Kamu jangan buat khianat. Kamu undang-undangkan. Kamu buat benda-benda yang tertentu. Yang ni, kalau kamu jadi pemimpin, kamu kena jaga-jaga dengan doa orang yang kena zalim. Bila kita kena zalim, kita berhak untuk baca doa. Itu kena faham pada diri kita. Jangan pula marah pada orang baca doa. Ni orang kita bila orang kena zalim, kemudian dia baca doa, kita tarik pula tauliah dia senang kata. Nak sebutnya, kita gam dia pula. Kita nak marah pada dia baca doa. Kenapa kita nak marah pada dia baca doa? Dia mengadu pada Allah kan? Bila dia mengadu pada Allah, kamu yang buat zalim. Kalau kamu tak buat zalim, kamu jangan bimbang lah. Jangan bimbang, dia panggil demikian. Macam bunyi politik pula ni. Nak sebutnya doa orang kena zalim. Dan Rasulullah sebut, kamu berwaspada dengan doa orang yang dizalimi, orang yang teraniaya. Kerana tidak ada penghalang sedikit pun antara doa orang yang teraniaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang tu kena zalim, dia angkat tangan, dia berdoa. Waktu mana dia baca doa, tidak ada hijab dia di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah orang yang kita buat zalim tu, kita tangkap dia, kita masuk dalam penjara. Bila masuk dalam penjara, tangkap dia, kita dakwa dia dan sebagainya, ataupun kita tak dakwa dia, macam ISA dahulu kan, tak didakwa, masuk dalam penjara. Kamu ingat ke kamu selamat ke dengan cara kamu buat demikian? Tak. Dia masuk dalam penjara, dia baca doa. Anak-anak dia baca doa, keluarga dia baca doa. Yang baca doa ni, yang kamu buat khianat ini pada diri dia tersebut, kamu ingat ke Allah ni pekak ke? Tak dengar ke doa dia? Allah ni mendengar doa mereka yang dizalimi. Walaupun di waktu mana kamu buat zalim tu orang kafir.
Dia tak pernah semayang. Dia tak pernah semayang, dia tak pernah tutup aurat. Dia ni hidup dalam keadaan yang dia ni kira pernah sebelum daripada ni peminum arak tegar, penjudi dan sebagainya. Tiba-tiba kamu buat zalim pada dia. Kamu buat zalim, buat khianat pada dia. Tetap doa dia akan didengari di sisi Allah SWT. Lambat laun kena. Sebab tu Rasulullah pesan kepada Muaz bin Jabal ni. Bila kamu pergi ke negara tersebut, kamu pegang jawatan kepimpinan, maka kamu jangan buat khianat pada orang. Kamu peganglah jawatan apa pun di kalangan kamu. Kamu tinggi kedudukan kamu. Di antara benda yang kamu kena jaga, jangan buat khianat. Jangan buat zalim. Kamu zalim macam mana? Kamu makan rasuah. Kamu zalim macam mana? Kamu ambil hak orang. Bila kamu tengok banyak sangat, lalu kamu ambil, kamu kumpul, harta negara menjadi milik kamu. Pun zalim juga dalam hidup kamu. Kerana apa dia? Kamu dah ada gaji kan? Bila kamu dah ada gaji dah, bahagian kamu cukup dah. Jangan kamu ambil harta negara menjadi milik kamu. Bila kamu ambil harta negara menjadi milik kamu, kamu buat zalim pada orang-orang yang pemilik terhadap harta negara tersebut. Siapa dia? Orang ramai. Harta orang ramai. Ni milik yang disebut dengan milik orang yang dinamakan dengan orang. Semua berhak untuk mendapatkan demikian. Termasuk negara kita ni kan Allah bagi negara kita ni sumber asli yang banyak. Minyak misal contohnya. Minyak ni setiap kadang-kadang negeri-negeri tertentu dia ada minyak. Kita buat perjanjian dengan negeri tersebut. Kita ambil minyak ni. Tapi lepas pada ni kita akan bagi royalty kepada negeri tersebut. Bila kita dah dapat dah barang tersebut, tiba-tiba kita tak bagi pada negeri tersebut. Seluruh rakyat negeri itu berdoa. Doa pada Allah. Ya Allah, negeri kami ni dah Allah bagi dah begini-begini. Tiba-tiba orang ni dia pegang jawatan, dia tak nak bagi hak yang patutnya kami dapat. Yalah, kamu kena dah bagilah balik segala perjanjian yang telah kamu janji sebelum daripada ni. Tiba-tiba kamu tak bagi. Itu satu dosa yang kamu buat khianat dan kamu zalimi pada mereka. Ni dengar cerita ni tak nak bagi pula ni dia panggil. Sehari dua ni tak nak bagi pula ni. Maknanya dia buat alasan 20% tinggi sangat. Siapa yang janjinya? Janji nak bagi 20% kan? Oh, dia sebut kami dahulu tak buat kajian, kami sebut je dalam manifesto dia sebut. Kami sebut je. Sekarang bila buat kajian rupa-rupanya bankrupt pula Petronas. Kalau bagi semua tersebut. Ni maknanya khianat ni, khianat. Kamu jaga dengan khianat ni. Tak lama Allah jadikan demikian. Bagilah kamu buat perjanjian yang diminta oleh negeri-negeri tersebut. Dia bukannya minta yang 20% tu. 20% tu kamu berjanji. Yang dia minta 5%. Negeri tu minta 5%. Ya, 5% pun kamu tak nak bagi juga ke? Yang kamu sebut 20% tu kamu. Yang janji asal dia panggil. Allahu Akbar. Jadi pemimpin ni jadi pelik. Tukar-tukar. Sebab tu kita dengar tu berubah. Kenapa? Yang ni kerana tak konsisten dengan tanggungjawab yang patut ada di kalangan kita. Ada orang kita ni, dia berjanji. Apa kita kahwin nanti, kita akan berumah tangga, kita elok begini. Siap je kahwin, dapat anak. Tak sangka pula dapat anak. Nak marah pula. Anak keluar 8 orang. Marah dia. Nak sebutnya, marah dia demikian. Dan kamu pergi pegang tanggungjawab jadi suami orang. Kamu kena tanggungjawab. Ada orang, bila dia sebelum rumah tangga, bukan main lagi dia romantik dengan seorang tersebut. Dia nak yang begitu, dia nak yang begini. Macam-macam gaya. Bila dalam keadaan dia sebut, lepas rumah tangga, jadi beban. Ada anak, susah. Dapat anak, akhirnya dia kata, saya tak nak pada anak tersebut. Rumah tangga. Isteri dia terkial-kial. Nak jaga macam mana? Terkebil-kebil isteri ni. Nak jaga. Anak dah sampai peringkat ada seorang isteri telefon pada anak. Dia kata, Ustaz, saya mengandung anak yang kelima. Boleh tak nak gugurkan anak yang kelima? Anak kata, jangan gugur. Kenapa kena gugur? Anak tanya di balik dia, kenapa suami saya tak nak tanggungjawab, Ustaz? Tak nak tanggungjawab. Kamu jadi suami apa? Tak nak tanggungjawab. Dia tak nak dah. 4 orang ni pun dia tak larat dah dia sebut. 4 orang ni pun tak larat. Oh, kamu ni, waktu mana kamu hidup bersama, kamu rasa seronok, kamu rasa gembira. Tapi bila dapat zuriat, kamu rasa tak nak tanggungjawab. Ni khianat dia panggil. Ni tanggungjawab yang mesti dijaga bersama. Ni kadang-kadang ada di kalangan kita ni, dia rasa sebelum rumah tangga tu bukan main lagi. Dia berjanji, tak apa, Allah bagi apa pun kita terimalah.
Tapi bila dah rumah tangga, dia buat khianat. Demikian juga dengan orang. Belum pilihan raya, bukan main lagi manifesto. Banyaknya manifesto. Lepas pada pilihan raya je, manifesto bukan kitab suci, dia sebut demikian. Mula dia sebut benda demikian. Cakap, dipanggil. Yang ni tunggulah di akhirat nanti macam mana. Allah SWT akan jadikan pada mereka. Janji ni, kita boleh turunkan harga minyak. Hari ni kita merintah, besok turun terus harga minyak. Tak turun-turun. Naik ada pula dipanggil. Barang naik dan sebagainya. Tanda-tanda. Tanda-tanda orang munafik dipanggil. Rasulullah sebut demikian. Ayatul munafik salasah. Tanda-tanda munafik ni 3. Rasulullah sebut. Iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji, kamu mungkiri janji. Mungkiri janji ni bukan satu benda yang dibenarkan dalam syarak. Ini menunjukkan bagaimana pengkhianatan dalam kepimpinan di kalangan kamu. Janji nak turunkan PTPTN, nak hapuskan PTPTN, tak turun-turun. Sebutnya kesian anak-anak muda yang mangkah tersebut. Cakap terus terang.